Pangkalan pengebom Amerika Syarikat untuk perang dengan Iran telah dilanda oleh kebakaran besar dan kapal-kapal tentera laut Amerika telah digerakkan di tengah-tengah peningkatan ketegangan yang sudah meninggalkan meja rundingan dan kembali kepada penggunaan kekuatan. Kejadian itu berlaku di Hafezot di United Kingdom, sebuah pangkalan yang digunakan oleh pengebom Amerika. Tepat pada masa Washington mengetatkan sekatan terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Iran, dan Donald Trump membatalkan perjalanan wakil-wakilnya ke Pakistan. Pada hari Isnin 27 April 2026, keadaannya jelas. Krisis telah memasuki fasa yang lebih tegang, dengan api di barisan belakang, kapal-kapal di laut dan tekanan penuh ke atas Tehran. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam standar da credibility, Milson Alves. Kebakaran itu telah melanda sebuah struktur di dalam pangkalan tersebut pada waktu awal pagi. Tiada pengesahan awal mengenai kematian atau pesawat yang musnah. Walaupun begitu, insiden ini menimbulkan amaran kerana RAF Fairford bukanlah sebuah pangkalan biasa. Ia berfungsi sebagai titik strategik untuk pengebom Amerika dalam misi jarak jauh, termasuk dalam operasi yang berkaitan dengan Timur Tengah. Apabila sebuah kemudahan seperti ini terbakar di tengah-tengah krisis dengan Iran, persoalan timbul sama ada ia adalah satu kemalangan, kegagalan dalaman, atau sesuatu yang lebih mendalam. Setakat ini, pihak berkuasa menangani kes ini dengan berhati-hati, tetapi konteksnya sangat mempengaruhi. Pangkalan itu telah disebut sebagai salah satu lokasi sokongan kepada kehadiran tentera Amerika dalam perang menentang Iran. Dan kebakaran itu berlaku sejurus selepas satu siri tekanan terhadap Teheran, termasuk serangan, sekatan laut, pemintasan kapal, sekatan ekonomi dan tuntutan berkaitan uranium yang diperkaya. Tiada bukti awam mengenai sabotas, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kebetulan dari segi masa, tempat dan sasaran. Perkara utama ialah barisan belakang Amerika muncul dalam keadaan terbakar pada masa yang sama apabila barisan hadapan maritim mula bergerak. Tentera Laut Amerika Syarikat telah memintas kapal-kapal yang berkaitan dengan pengangkutan tenaga Iran dan mula memaksa kapal-kapal itu kembali ke Iran. Menurut Komando Pusat Amerika, sebuah kapal dari apa yang dipanggil Armada Bayangan yang digunakan untuk mengangkut produk petroleum dan gas telah dinaiki di Laut Arab oleh helikopter tentera laut yang berlepas dari kapal pemusnah berpandu peluru berpandu. Arahan itu jelas, kembali ke Iran di bawah iringan tentera. Sebuah kapal lain, sebuah kapal tangki berbendera Iran, juga muncul di bawah iringan sebuah kapal pemusnah Amerika di Lautan Hindi. Mesejnya mudah, sesiapa yang cuba melanggar sekatan boleh dihentikan. Bahan yang tersebar menyebutkan 7 kapal telah dialihkan sejak operasi bermula. Ini menunjukkan tekanan yang berterusan, dirancang dan semakin meluas. Amerika Syarikat sedang cuba menutup pintu ekonomi Iran melalui laut. Trump telah memutuskan untuk meningkatkan pertaruhan. Dia membatalkan perjalanan wakil-wakil Amerika yang sepatutnya ke Islamabad, Pakistan untuk berunding dengan pihak Iran. Alasan yang diberikan ialah terlalu banyak masa terbuang untuk perjalanan dan hasil yang diperoleh sangat sedikit. Menurut kenyataan yang dikaitkan dengan Trump, wakil-wakilnya tidak akan menghabiskan masa 16 atau 17 jam dalam perjalanan hanya untuk menerima dokumen yang dianggap lemah. Mesejnya jelas, jika Iran mahu berbincang, mereka perlu telefon. Keputusan ini mengubah nada krisis tersebut, sehingga kini masih ada usaha untuk mengekalkan rundingan walaupun terdapat ketegangan ketenteraan. Sekarang, kenyataan Trump meletakkan Amerika Syarikat dalam posisi kuasa penuh. Dia menyatakan bahawa Washington memegang semua kelebihan. Que o Irã perdeu capacidade militar. Bahawa kepimpinan Iran sedang keliru dan tiada siapa yang benar-benar tahu siapa yang berkuasa di Tehran. Ayat ini bukan sekadar provokasi. Ia menunjukkan bahawa Amerika Syarikat melihat rejim Iran sebagai lemah dari dalam. Penilaian yang beredar ialah bahawa pengawal revolusi Islam telah mengambil alih kawalan sebenar terhadap situasi di dalam Iran, manakala pemimpin politik cuba berunding tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memeterai perjanjian. Ini menjelaskan kebuntuan. Pihak tentera ideologi tidak mahu kelihatan menyerah. Pihak diplomatik cuba membeli masa dan Donald Trump menyedari perpecahan ini memutuskan untuk tidak lagi memberi peluang mudah kepada Teheran. Tuntutan paling keras masih berkaitan dengan uranium yang diperkaya.
Washington mahu Iran menyerahkan bahan tersebut sebagai sebahagian daripada sebarang perjanjian. Teheran menolak. Keseluruh Iran, Abbas Araghchi, sering mengulangi apa yang Iran tidak é quem deve fazer concessões dan bahawa bahan nuklear itu milik Iran sendiri. Bagi Trump, itu tidak boleh diterima. Bagi beliau, jika perang berakhir dengan Teheran masih menyimpan uranium yang diperkaya, maka matlamat utama tidak akan tercapai. Pada masa yang sama, terdapat laporan mengenai asap dan kebakaran di dalam Iran sendiri, termasuk di kawasan Teheran. Pihak berkuasa Iran menyebut tentang kegagalan, kemalangan atau kebocoran. Tetapi corak letupan-letupan misteri, kebakaran, dan masalah di struktur-struktur sensitif menimbulkan syak wasangka tentang operasi sulit. Tiada pengesahan awam mengenai pihak yang bertanggung jawab. Namun begitu, dalam peperangan, kejadian seperti ini jarang dianggap sebagai kebetulan semata-mata. Situasi menjadi lebih tegang kerana Iran masih menunjukkan sedikit kuasa udara. Laporan menunjukkan jet pejuang berada di atas wilayah Shiraz, termasuk pesawat lama tetapi masih beroperasi. Ini menunjukkan bahawa Amerika Syarikat, bukan Israel, telah memusnahkan sebahagian daripada keupayaan udara Iran, tetapi bukan semuanya. Teheran kuba menunjukkan bahawa mereka masih mampu memberi tindak balas walaupun sudah lemah. Mesej ini adalah bersifat politik dan ketenteraan. Rejim itu mahu menyatakan bahawa mereka tidak tunduk. Bantuan yang mungkin diberikan oleh China kepada Iran juga memainkan peranan. Trump telah ditanya mengenai perkara ini dan beliau menyatakan bahawa Beijing mungkin sedang membantu tetapi tidak pada tahap yang benar-benar membimbangkannya. Walaupun begitu, berita melaporkan sebuah kapal dengan muatan rahsia dari China menuju ke Iran yang disyaki mengandungi komponen untuk peluru berpandu balistik. Jika perkara ini disahkan, ia menunjukkan bahawa perang sudah mula melibatkan kuasa-kuasa lain. China tidak perlu campur tangan secara terbuka untuk mempengaruhi konflik tersebut. Cukup sekadar membekalkan teknologi, komponen, laluan atau sokongan tidak langsung. Di Lebanon, Israel juga terus menyerang kedudukan yang dikaitkan dengan pasukan yang disokong oleh Iran. Tentara udara Israel telah menyerang kawasan di selatan Lebanon, terus memberi tekanan terhadap struktur-struktur bermusuhan. Pergerakan ini menunjukkan bahawa perang terhadap Teheran tidak berlaku hanya di dalam wilayah Iran. Ia merebah melalui rangkaian, kumpulan sekutu, laluan senjata dan barisan hadapan serantau. Bagi Israel, melemahkan sekutu Iran adalah sebahagian daripada operasi keselamatan yang sama. Satu lagi perkara penting yang tersebar melibatkan satu bateri Iron Dome yang dihantar oleh Israel ke Emirat Arab Bersatu pada hari-hari awal konflik. Menurut laporan yang dikaitkan dengan pihak berkuasa Amerika, sistem itu telah digunakan untuk memintas puluhan peluru berpandu Iran. Jika disahkan, maklumat ini mendedahkan sesuatu yang penting. Pertahanan terhadap Iran kini telah menjadi serantau. Israel, Amerika Syarikat dan Sekutu Arab bertindak sebagai sebahagian daripada satu usaha mengekang serangan Iran. Tetapi versi yang paling sensitif datang daripada satu laporan yang dikaitkan dengan NBC News. Menyatakan bahawa Iran didakwa telah menyebabkan lebih banyak kerosakan kepada pangkalan tentera Amerika di Timur Tengah berbanding apa yang didedahkan secara umum. Laporan itu menyebut tentang serangan berulang kali terhadap kemudahan dan peralatan Amerika di negara-negara Teluk. Salah satu perkara yang paling mengagumkan ialah kemasukan sebuah pesawat pejuang F-5 Iran pada altitud rendah melepasi pertahanan udara dan menyerang kedudukan Amerika di Kuwait. Maklumat itu tidak mengubah keunggulan Amerika, tetapi ia menunjukkan bahawa Teheran masih berjaya menoreh luka. Akhirnya, sebuah pangkalan strategik yang digunakan oleh pengebom Amerika telah dilanda kebakaran besar. Sementara kapal-kapal tentera laut Amerika Syarikat terus mengetatkan sekatan terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Iran. Puncak kebakaran masih dalam siasatan, tetapi kesannya sudah jelas. Perang kini berada pada tahap tekanan maksimum. Dan Trump sudah memutuskan untuk menunjukkan bahawa Teheran tidak berjaya. Dia kini lebih mengawal rentak permainan. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Alves.